Ini adalah satu topik yang perlu kita perlihatkan kerana semakin lama kita melihat, kita sentuh berkata tentang pembunuhan ini satu perkara luar fikiran kita, tetapi berlaku sesama ahli keluarga. Jadi apakah persoalannya yang perlu kita tampilkan dan kita bincangkan terus antara faktor yang menjurus ke permasalahan ini. Kita terus bersama dengan di hujung sana, siapa lagi kalau bukan penganalisis jenayah yang kita jemput khas hari ini, Kamal Effendi Hashim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, dan di tengah-tengah kita bersama dengan pakar perunding kanan sekretari Jabatan Perubatan Psikologi Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Terima kasih Doktor. Dan juga Tuan Kamal sudi datang bagi bercakap tentang satu perkara yang serius, perlu diambil serius sebab tekanan emosi ini kalau tidak ditangani memang boleh menjurus kepada pembunuhan. Okey. Jadi mungkin kita nak bincangkan antara yang kita perlihatkan baru-baru ini. Kita ingin tahu apakah motif, apakah masalahnya yang sebenar. Ada yang mungkin pada awalnya mungkin fikirkan ini faktor dadah, tetapi selepas disiasat itu bukan faktornya. Dia sebagai permulaannya, Doktor, apakah pendapat tentang isu ini yang melibatkan mungkin amarah yang tidak boleh dikawal barangkali? Kongsikan. Terima kasih kepada MSI sebab memberi ruang. Ini peluang untuk memberi orang kata education atau pendidikan kepada masyarakat kan. Jadi apa-apa yang saya cakap di sini sebenarnya saya pun tak tahu dengan detailnya kes-kes apa yang berlaku. Yang berlaku cuma saya pun dapat daripada akhbar dan sebagainya kan kebelakangan ini. Tetapi pada pengamatan saya memang kadang-kadang kejadian seperti ini dan daripada kes-kes saya temui di hospital masa saya memang hari-hari berjumpa dengan pesakit contohnya. Memang ada perlakuan-perlakuan yang kita tak duga boleh berlaku disebabkan oleh penyakit mental, tak dinafikan. Walaupun kalau cara amnya perlakuan jenayah yang dilakukan oleh mereka yang ada penyakit mental ni sebenarnya kecil. Itu kena where we come from, kita kena lihat persepsi itu. Bukannya orang yang ada penyakit mental tu akan berperlakuan jenayah, tetapi ada kalangan-kalangan mereka ni yang berisiko lebih tinggi. Okey, bergantung pada simptom ataupun gejala. Contohnya gejala dengar suara, halusinasi, auditory hallucination, mendengar suara halus. Nampak benda tak apa lagi, dia lari, dia takut, dia ingat hantu, tapi dia dengar suara kata buat sesuatu yang di luar batasan normal masyarakat. Dia kata contoh ada dululah, bukan kes-kes yang terkini ni, tapi dulu ada kes macam contohnya kalau dia bunuh bapa dia ataupun dia penggal kepala ahli keluarga dia kata dia akan masuk syurga orang yang mati tu. Jadi dia mendengar suara itu bertahun-tahun contohnya, dan kita tak tahu pada satu point dia mungkin bertindak ikut apa yang suara itu cakap, walaupun kalau kita cara logiknya kita ada penilaian lain lah dalam hidup kita. Kita tahu ini undang-undang, bunuh adalah satu kesalahan, tetapi pertimbangan dah lari sebab dah kerap sangat gangguan suara contohnya, tak dapat rawatan. Itu poin yang paling penting lah, rawatan tu di mana kita boleh discuss lepas ni. Dan akhirnya mereka terikutlah dengan suara punya command atau suruhan tu. Selain pada suara, satu lagi komponen penting, delusi. Dia macam kepercayaan ni, ataupun kadang kita panggil paranoia. Paranoid lah, kita rasa ada orang nak buat tak baik pada kita rasa sentiasa terancam. Ini dua elemen ini memang menimbulkan risiko perlakuan lebih ganas. Maknanya dia boleh bertindak dengan gangguan-gangguan emosinya tadi. Jadi itu faktor penyakit mental yang menyebabkan, tetapi perlu ada kadang-kadang ada faktor-faktor lain juga, sebab kadang-kadang dia ada pergaduhan, perselisihan faham, ada masalah kewangan. Jadi ditambah dengan faktor ini, jadi ada trigger-trigger itu yang boleh orang kata mengakibatkan seseorang melakukan sesuatu yang di luar kawalan mereka. Tetapi nak tanya kepada Encik Tuan Kamal sendiri, kita melihat human factor disebutkan oleh doktor. Tapi kita menyentuh tentang kemanusiaan. Naluri pembunuh itu, adakah dapat dikesan dalam diri seseorang daripada awalnya atau bagaimana? Kita semua ada naluri itu. Kita semua ada. Ya, kita dilahirkan dengan naluri yang sama. Kita ada survival misalnya, ya.
Kalau kita tengok Maslow theory, dia ada cakap security perkara pertama dan sebagainya. Makanya itu memang berada dalam kita. Daripada keturunan kita memang ada tu. Tetapi bagaimana seorang yang normal berfikir ialah daripada sini, kemudian kita ada penebat, dipanggil tu. Civic engagement, moral obligation, religious factor. Semua kita fikirkan sebelum kita lakukan sesuatu. Tapi bagi orang yang ada gangguan, misalnya pula pemangkitnya alkohol. Dalam dunia saya, kami mempunyai disiplin yang berbeza. Jadi dalam dunia saya, dia kata pasal criminogenic content, ada alkohol, maka dia lebih memudah mempengaruhi seseorang. Ya betul, sight, smell, sound boleh trigger sesuatu. Cara kami melihat mungkin berbeza tapi objektifnya sama. Okay? Sedang psikologis melihat kenapa seorang tu menjadi ini, reference dia ada, orang ni skizo, cuba memahami perkara tu. Dunia jenayah melihat adakah dia bertanggungjawab atas perbuatannya. Baik. Kita selalu macam tu. Dia kata, ni bahasa pasar dia kata orang ni tak waras, gila, dia kata contoh. Tapi dunia jenayah kata, macam mana pula kalau gila tahu kualiti parang ni tajam boleh melukakan, kenapa tak ambil lalang tikam? Jadi dia sama ada dia tahu fasa perbuatannya atau tanggungjawab, itu perkara pokoknya. Dalam pada itu, undang-undang juga membenarkan pakar perubatan melihat seorang tu kan, mengkaji dia, membuat pemeriksaan diagnose untuk dapati adakah dalam pada masa itu dia kurang waras atau hilang pertimbangan dia. Dua benda ni lah. Apa yang saya pun pernah jumpa ni, doktor. Dia mimpi. Skizo ni one of the thing, kalau saya tak silap, betulkan kalau saya salah. Mimpi itu dia tak tahu beza mimpi dengan reality. Dia mimpi atuk dia, makcik dia semua dah mati. Bila dia bangun pagi, dia tengok hidup lagi, setan ni. So itu penggal kepala. Because karakteristik dia kita tak tengok, kenapa kepala, kenapa tak potong tangan? Kerana macam tadi, ni syurga kalau potong ni. Kan? So kenapa kepala? Kenapa tidak kaki? Kenapa tidak tangan? So inilah ceritanya. Ya, macam ialah doktor, kita memang risau tentang perkara ini semakin menular di karangan keluarga kita, tapi itulah dia. Kita nak lihat daripada segi psikologi, daripada sifat penyakit mental ini. Kadang-kadang ada di antara ahli keluarga kita yang mungkin perasan benda itu tetapi mungkin tidak diberitahu kepada dunia luar tentang permasalahan keluarga yang dialami itu. Jadi bagaimana doktor tentang permasalahan antara keluarga ini yang tidak dikongsi kepada dunia luar ni? Kalau bolehlah, kalau ada masalah dalam keluarga tu, kita cuba fokus macam nak menyelesaikan masalah itulah. Kan duduk semeja kan, ataupun ada cari orang tengah untuk selesaikan masalah. Kalau ada konflik dalaman antara keluarga, ataupun ada masalah kewangan tu pun mungkin dapatkan bantuan orang lain untuk lihat macam mana nak merungkai masalah itu. Jadi ada metod menjurus kepada kita panggil problem solving lah kalau ada masalah keluarga, sebab kadang-kadang ada juga cabaran sini. Tadi saya amat bersetuju lah kata pasal alkohol tadi. Alkohol contohnya memang adalah satu punca banyak unsur-unsur keganasan. Contohnya domestic violence is related to the alcohol consumption. Domestic violence, kemudian drink and drive. Kalau dekat Europe, drink and drive ni kesalahan yang amat berat kan, memandu dan dalam mabuk. Jadi alkohol ni banyak puncanya, dan memang kalau dilihat tadi faktor yang saya kata dia ada gejala, tetapi kalau diambil orang itu juga pemabuk, kemudian nak buat lagi teruk lah cerita tu, dia ambil ais syabu contohnya, sebab kononnya nak membantu rawatan, takut penyakit tu boleh jadi lagi teruk lah, sebab memang cakap tadilah tanpa dadah pun dia boleh membuat sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau dia ambil dadah berbentuk syabu, ais dan sebagainya ini, itu lagi dia boleh jadi toksik lagi. Maknanya toksik, pemangkin. Saya selalu cakap kepada pesakit, kadang-kadang nak bagi ingatan, sebab dia kata kawan kata suruh ambil benda lah, apalah ubat macam tu kan. Saya kata jangan sekali-sekali ambil benda-benda lain, sebab kita tak tahu. Sebab kalau you ambil benda-benda lain ni, kalau you tak ambil ubat ni, penyakit tu cuma 50%. Tapi bila you ambil benda-benda ni, penyakit tu jadi 100%. Maknanya lagi teruk, lagi serius. Jadi perhatian kita sebagai orang terdekat, ahli keluarga ni, kita perlulah. Kalau kita boleh kesan seseorang punya masalah, mungkin antara pemangkin ini juga perlu dikenal pasti. Baik, kita juga akan membawa pembincangan ini bersama seseorang individu yang pasti telah melalui begitu banyak
ialah emosi kerana melalui satu insiden yang sangat mengejutkan. Bapa mangsa baru-baru ini dalam kes di mana seorang ibu yang baru melahirkan anak ibu berusia 2 bulan meninggal dunia akibat pembunuhan dalam keluarga. Kita terus bersama dengan Encik Rosman Ahmad. Assalamualaikum. Oh, okey, terputus. Okey, tak apalah. Okey, tak apa. Kita akan menghubungi Encik Rosman Ahmad semulalah kan. Mungkin kita akan bertanyakan tentang bagaimanakah emosinya dan keadaan keluarganya. Mungkin kita boleh lihat daripada kronologi daripada peristiwa Encik Rosman ini, anaknya yang dibunuh secara kejam oleh menantunya. Encik Rosman kata sebelum ini anak menantunya begitu baik sekali, tidak pernah marah dan sebagainya. Jadi bagaimana transisi pertukaran emosi itu boleh berlaku sampai mengakibatkan berlakunya pembunuhan itu, Doktor? Itulah kadang-kadang masyarakat kita ni satu ada permasalahan lah nak mengakui ada perubahan kelakuan dan sebagainya, tak dikaitkan dengan gangguan mental sebagainya. Ini kerana buatan orang lah, ini kerana masuk tempat yang keras lah, ini kerana sihir dan sebagainya, santau. Itu kepercayaan masyarakat kita. Sebab saya pun orang Melayu, saya pun boleh faham juga sikit sebanyak. Tetapi perlu diingat juga bahawa perubahan kelakuan ini boleh berlaku pada umur mungkin umur 18-19 tahun pun boleh, dan ada umur 20 lebih pun dia boleh jadi perubahan kelakuan ini disebabkan penyakit, dan dia start mempercayai bahawa ini buatan orang dan sebagainya, dan ini sebenarnya bukan buatan orang, ini sebenarnya adalah elemen penyakit yang saya kata permulaan tadi, simptom-simptom gejala. Cuma masyarakat kita dari segi budayanya kita attribute kepada kepercayaan spiritual dan sebagainya. Jadi diagnosis itu memainkan peranan yang cukup penting ya. Kita terus akan bersama dengan Encik Rosman, tapi nak tanyakan kepada Tuan Kamal sendiri, melihat insiden ini, saya pasti ialah dalam kekeluargaan satu perkara yang tidak boleh kita fikirkan tetapi sudah pun berlaku. Jadi bagaimana Tuan sendiri melihat dalam keluarga yang dilihat begitu tenang dari luar, boleh berlaku insiden seperti ini? Ada dapatnya faktor trigger point pada satu ketika yang mungkin tak dapat dilihat? Okey, tapi sebelum jawab tu, Cik Rosman dah ada talian. Okey, kita hold dulu soalan tu. Kita terus saja nak bersama dengan Cik Rosman. Assalamualaikum. Cik Rosman, Assalamualaikum. Putus lagi. Okey. Baik. Apa tadi tanya? Siapa? Oh, dah bercakap sendiri dah. Risau dia kan. Saya dah bercakap sendiri dah. Jangan dong kapan. Okey. Tuan Kamal boleh jawab soalan Sofia tadi. Okey, satu perkara yang kita hampir semua orang ada ialah keluarga terdekat, sama ada saudara mara ataupun keluarga sintetik, kawan ke apa semua ni. Jadi yang sinilah lebih mudah dalam sebab dia dah tahu keadaan tempat di mana letak itu dan ini hubungan intim tu yang menyebabkan selalunya dalam keluarga, tetapi ada juga kes-kes yang di luar, khususnya bagi mereka yang tak makan ubat, doktor. Bila tak makan ubat dia amplified benda tu, right? Saya ada kawan, dia okey je, boleh main pingpong, boleh apa, boleh berbual apa semua, interact. Tapi kalau dia tak makan ubat, kadang-kadang pukul 2 pagi orang telefon kan, dia dah bercakap dengan telefon. Terima kasih kerana bagi tahu, itu memang mesej saya juga hari ini. Dia angkat telefon, "Hello mak, mak buat apa tu? Mak dia dah lama meninggal." Bila tak makan ubat dia jadi tu. Bila makan ubat dia normal je. Dia mungkin macam inilah kalau tak makan ubat ni, okey je ya. So inilah yang berlaku dalam kita punya. Dia boleh berlaku di mana-mana saja sebenarnya, Sofia. Tak semestinya dalam keluarga, tempat kerja boleh jadi. Kan? Jadi pasal halusinasi ni satu yang tak nampak. Right? Kalau orang mabuk kita nampak fizikalnya. Tapi persoalan saya di sini, penyakit skizofrenia yang antara orang kata penyebab yang dikenal pasti, tetapi ini penyakit yang sudah lama ada dalam masyarakat kita di seluruh dunia. Mengapa kini pada ketika ini trend mengelar, membunuh ahli keluarga sendiri semakin tinggi? Adakah terdapat satu faktor? Pertama, kalau ikut prevalence study benda ni dari segi epidemiologi dia, kejadian dia kata lebih kurang 1 ke 2% dalam masyarakat penyakit skizofrenia, dan
perlu diingat bukan semua orang yang skizofrenia tu bertindak macam tu. Saya rasa dalam orang yang ada skizofrenia pun ada itu spektrum mungkin ada yang segelintir kecil sahaja yang berisiko ganasnya. Banyak juga orang yang ada didiagnoskan dengan skizofrenia tapi tak ada apa-apa, mereka pergi kerja dan sebagainya dan tak menimbulkan ancaman pada diri atau pada orang lain. Adalah faktor lain. Tadi ambil ubat tu faktor yang amat penting tu. Memang dia faktor berkait dengan mengurangkan risiko seseorang untuk berkelakuan luar batasan tu. Jadi kenapa kebelakangan ini nampak mungkin peningkatan sebab faktor luar lah, mungkin stres satu hal, banyak tekanan. Keduanya biasanya kejadian dilibatkan oleh pesakit ataupun mereka yang ada kecenderungan mental ni, mereka terlalu kejadian tu terlalu tragis. Terlampau tragis. Macam tadilah membunuh anak yang kecil, kemudian isteri baru lepas bersalin, kemudian kesian saya tengok tidak berpakaian naik motosikal. Siapa nak buat perkara itu? Baik, terus lagi kita nak bersama dengan Encik Rosman sendiri yang boleh kongsikan bagaimana detik ini mengubah kehidupan beliau. Encik Rosman, Assalamualaikum, ada di talian? Ya, saya masih di talian. Finally. Encik Rosman, dikongsikan Encik Rosman dan keluarga bagaimana ketika ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat masa ini, bukan buat masa ini, daripada kejadian itu ini, Alhamdulillah lah, kami dapat kawal lah semua. Untuk saya, kita berpandu kepada agama kita. Kita boleh, kalau sekiranya ada perkara yang berlaku dalam keluarga, kita banyak berdoa. Itulah yang saya minta dari keluarga besan, saya dan keluarga saya semua, sabar dan tenang je lah. Apa yang berlaku tu ialah memang dah Allah dah tentukan. Jadi kami pun minta keluarga besan dan saya sendiri pun, saya bapa minta anak-anak semua banyak-banyak sabar, reda. Dan pihak-pihak luar tu doakan untuk anak dan isteri saya. Itu sajalah yang saya boleh. Itu yang saya boleh beritahu. Okey, mungkin Cik Rosman, mungkin ramai yang dah pun bila terbaca, dah pun mengetahui sifat menantunya ini terlalu baik. Sampaikan Cik Rosman sendiri tidak terjangka boleh terjadinya peristiwa sebegini rupa. Apa yang mungkin Cik Rosman nak kongsikan tentang perihal menantunya ini? Okey, ini berkenaan dengan rumah tangga. Rumah tangga, anak perempuan adalah anak saya, anak lelaki adalah keluarga besar. Jadi saya tak naklah buat spekulasi yang andaian sendirilah. Saya tengok menantunya adalah dia punya hubungan dengan kami tu rapat. Hari-hari diorang bertemu dengan kami lah. Sebab kami kan buat usaha dan catering. Jadi hari-hari bertemu dengan diorang. Jadi tak ada apa yang kami nak curigakan. Tak ada nampaklah pergaduhan ke, tak nampaklah macam ada pertukaran dia, tak ada. Jadi itu memang benda berjalan seperti keluarga biasa lah. Jadi apa yang berlaku pada keluarga mereka yang lebih mendalam kita tidak tahu. Jadi tak beranilah saya nak. Baik, sehingga kini Cik Rosman menjaga kekuatan institusi keluarga itu. Kami ialah betul-betul menghormatilah dan kagum dengan kekuatan Cik Rosman sendiri mampu memaafkan. Kita ucapkan terima kasih Cik Rosman sudi meluangkan masa memberikan urusan ini. Semoga tabah menghadapi segala ujian ini Cik Rosman. Assalamualaikum. Baik, kembali kepada perbincangan kita kan, kita melihat ialah ini kekeluargaan. Jadi mungkin satu take away message, satu nasihat, satu perkara yang perlu kita lihat dalam institusi keluarga untuk memastikan tiada lagi berlakunya insiden seperti ini. Apakah nasihat yang boleh diberikan doktor dan juga doktor? Saya rasa kita kena kekalkan budaya baik dalam keluarga lah. Walaupun saya kata budaya tadi macam tidak mendapat rawatan sebab kepercayaan kita mengelak daripada mendapat ambil ubat dan sebagainya. Tapi ada juga elemen baik dalam budaya kita. Contohnya keluarga yang rapat, saling hormat menghormati. Jadi kita buka telinga untuk kalau ada ahli keluarga yang bermasalah, contohnya kita jangan tunggu masalah tu jadi besar dan sebagainya. Dan keduanya, setidaknya kadang-kadang bila seseorang dalam keluarga tu open up tentang masalah kan, dia tak buka pada semua orang, pada orang-orang tertentu. Jadi kalau banyak yang mendengar, mungkin salah seorang ni mendengar perkara yang perlu didengari itu dan difahami. Terutama macam kalau ada
susah kan kalau ada orang pengalaman kata ada orang nak bahaya dekat diri dia ataupun ada suara yang dia dengar. Mula-mula mungkin dia tak cerita dekat orang, tapi dia akan bercerita pada orang yang tertentu sahaja. Jadi kita ambil perhatian apa yang ya. dikongsi itu. Tuan Kamal? Tanpa prejudis kepada mana-mana kes yang sedang disiasat ataupun perbualan kita dari awal tadi, hak mempertahankan diri bagi orang yang berdepan dalam krisis sedemikian wujud. Bermakna saya tidak perlu tahu sama ada orang tu skizo ke, dia paranoia, ya, dia mabuk ke. Hak mempertahankan diri saya wujud pada ketika itu. Katalah dia bertindak agresif dan menyerang kita, apakah kita tahu atau tidak dia ada skizo, boleh tak kita mempertahankan diri? Untuk makluman, ya, undang-undang ada peruntukan itu. Kan? Dia pun akan diproses, pakar perubatan. Dalam mahkamah besok pun dia boleh mengemukakan dia punya pakar untuk bercakap tentang penyakit atau diagnos yang dia ada. Tetapi kita yang berdepan dalam ini, situasi ini, seperti doktor kata tadi, tolong dapatkan rawatan perubatan. Ini sangat penting. Yang kedua, kalau berdepan dengan itu, jangan bimbang. Hak mempertahankan diri anda diawet oleh undang-undang. Anda memilikinya di bawah Seksyen 99 dan Seksyen 100 Kanun Keseksaan. Dengan itu kita ucapkan terima kasih, setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Kamal Effendi Hashim, penganalisis jenayah, dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Husin Ahmad Zahari, pakar perunding kanan psikiatri. Ini adalah satu pembincangan yang pentinglah, getir ketika ini supaya kita boleh tahu cara untuk melindungi diri kita, apakah hak kita, dan juga melihat apakah masalah dalam keluarga kita sendiri. Ada mesej-mesej penting yang telah diberkatakan oleh doktor dan juga Tuan Kamal tadi. Anda harus maklum, dan kadang ada di antara kita yang tidak tahu sebenarnya kita ni berpenyakit. Gangguan emosi ini akan berlaku di persekitaran kita. Jadi segeralah jumpa dengan doktor kalau kita tidak mampu untuk menangani sendiri.